Sistem pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR yang kini digunapakai dalam sistem persekolahan negara ketika pandemik COVID-19 secara tidak langsung mencetuskan isu learning burnout dalam kalangan guru dan ibu bapa mengenai perangki dan capaian internet yang masih lemah. Tidak pernah terbayang keadaan diri ini diuji. Sebagai ibu tunggal yang membanting tulang untuk keluarga, dugaan yang datang pasti menjadi tamparan hebat buat dirinya. Semenjak dunia dilanda pandemik COVID-19, pelbagai sektor tidak dapat berjalan dengan baik. Banyak sektor terjejas, terutamanya sektor perniagaan dan sektor pendidikan. Puan Aini merupakan ibu tunggal yang bekerja sebagai peniaga di pasar malam, tidak dapat meneruskan perniagaannya dek kerana penutupan pengoperasian pasar malam di seluruh negara. Kini, beliau hanya berniaga kecil-kecilan di kawasan perumahannya demi menyara kehidupan bersama 3 orang anaknya yang masih bersekolah. Bersama saya, Aina, dan kru bersamaku melihat kehidupan Puan Aini. Berbumbungkan angkasa kelabu. Bagaimana kehidupan Puan setelah dunia dilanda pandemik COVID-19? Sebenarnya lepas COVID-19 tu kita orang susah sikit lah, sebab dulu saya meniaga pasar malam je untuk menanggung kehidupan kita orang 4 orang ni. Sekarang lepas COVID-19 tak boleh nak meniaga. Saya pun hanya bergantung kepada perniagaan kari pak frozen je. Itu pun kecil-kecilan je. Bagaimana Puan menguruskan anak-anak semasa PDPR? Masa PDPR ni saya sebenarnya kesian dekat anak-anak saya 3 orang ni. Yelah, kita orang tak cukup peranti. Saya pun ada satu laptop je. Itu pun diorang terpaksa berkongsi. Lepas tu saya ada satu telefon bimbit tu pun untuk kegunaan saya. Jadi kesianlah diorang ni terpaksa berkongsi. Mujur lah hari tu ada NGO bagi kita sumbangan laptop. Alhamdulillah lah, senang diorang nak buat kerja sikit. Tu je lah yang saya boleh tolong tengok je lah. Nak ajar pun saya pun tak apa nak pandai kan. Adik-adik macam mana belajar sekarang? Okey ke? Kalau saya rasa banyak jugalah cabaran belajar online ni. Lebih-lebih lagi dalam keadaan rumah saya yang tak kondusif, yang kurang selesa sebab tak ada kemudahan seperti di sekolah. Lepas tu kadang-kadang capaian internet pun susah nak cari. Jadi saya kena pergi keluar rumah lah untuk cari tempat yang selesa, yang tenang. Tapi insya-Allah lah saya jadikan cabaran ni untuk saya berjaya dan mengubah nasib hidup keluarga saya. Saya rasa susah nak belajar sekarang sebab telefon ada satu je dan saya kena kongsi dengan kakak, dengan adik saya. Saya kena tunggu dia orang habis guna dulu, baru saya boleh guna telefon tu dan buat kerja yang cikgu bagi. Kalau cikgu buat Google Meet, saya selalu masuk lambat. Okey je. Sekarang saya dah tak fokus sangat dah nak belajar. Mak selalu suruh kakak-kakak guna telefon dulu. Saya cuba belajar sendiri tapi tak faham. Tanya mak tak tahu. Kakak semua busy. Saya buat je lah sendiri walaupun saya tak faham. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh keluarga Puan Aini. Sekarang kita bersama Ustazah Iman. Okey Ustazah, apa pendapat Ustazah tentang cabaran mengajar atas talian semasa PDPR? Assalamualaikum, saya Ustazah Iman, Ustazah kepada Atira dan Syamimi. Antara cabaran yang kita cikgu-cikgu hadapi sepanjang PDPR ni adalah capaian internet lah. Kita tahu setiap pelajar dan guru-guru ni duduk dekat kawasan yang berbeza-beza. Jadi ada capaian yang berbeza-beza lah. Antara medium yang kita guna sepanjang PKP ni, medium online-nya adalah Google Meet. Jadi saya dapati bila kita kita menggunakan Google Meet, ada pelajar yang boleh masuk daripada awal sampai habis. Ada pelajar yang macam Atira dan Syamimi, dia senang terkeluar. Jadi itu masalah capaian internet.
Jadi cabaran yang lainnya saya rasa adalah komunikasi lah. Sebab bila kita menggunakan medium online ni, kita susah nak dapat respon macam mana kita dapat respon dalam kelas. Jadi kita risau pelajar tak dapat apa yang kita cuba sampaikan. Okey, terima kasih Ustazah. Sekarang kita bersama Cikgu Nisa. Bagaimana Cikgu Nisa memberi tugasan semasa PDPR dan bagaimana pula respon pelajar terhadap kerja yang Cikgu Nisa berikan? Assalamualaikum, saya Cikgu Nisa, guru bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, Syafiqah dan Syamimi ini antara pelajar yang sangat baik dan prestasinya dalam kelas pun memang cemerlang. Tapi apabila bermulanya PDPR ini, saya dapati mereka tidak dapat mengikuti sepenuhnya pengajaran saya secara atas talian. Tapi tak mengapalah, saya faham mengenai masalah dan kesukaran mereka ketika berada di rumah. Dari segi pembahagian kerja pula, saya ada membahagikan modul-modul pengajaran saya kepada murid-murid untuk disiapkan pada waktu yang saya tetapkan. Tapi itulah, mesti ada pelajar yang tak dapat menyiapkannya dan ada juga sebilangan pelajar yang tak tengok modul pengajaran yang saya bagi. Tetapi bagi Iman dan Syamimi ni, walaupun mereka menghadapi kesukaran untuk join kelas saya secara offline, mereka tetap dapat menyiapkan kerja saya secara sempurna. Adakah Cikgu Nisa dapat memantau progres pelajar-pelajar cikgu semasa PDPR? Bagi saya, kelas secara PDPR ini agak mencabar bagi saya. Kerana apa? Kerana saya tidak dapat memantau gerak-geri mereka di dalam kelas secara online tu, dan juga saya tidak dapat berkomunikasi dengan mereka secara baik. Kehidupan ini penuh dengan pancaroba. Teruslah cekal menghadapi ujian ini kerana pasti ada hadiah indah buatnya kelak. Terus hulurkan tangan, ringankan beban.